Macam kembali ke era BN, MP diarah beri keterangan untuk kenyataan tahun lalu. Siva rasa rahsia dipanggil untuk memberi keterangan berhubung kenyataan berkenaan penangkapan 12 individu yang didakwa mempunyai kaitan dengan LTTE sebelum ini. Anggota Parlimen Sungai Buloh R. Siva Rasa dipanggil untuk memberi keterangan kepada polis berhubung kenyataan yang dibuatnya tahun lepas berhubung isu tangkapan berkaitan Harimau Pembebasan Tamil Eelam LTTE. Tahun lepas saya beri komen di Malaysia kini berkenaan tangkapan di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA yang dikatakan melibatkan LTTE dan menjelaskan pandangan berkenaan peranan Deep State Daulah Terpendam. Sekarang saya telah diarahkan hadir ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Sungai Buloh pada hari Rabu untuk siasatan. Macam kembali ke era BN, katanya di Twitter hari ini. Pada November tahun lalu, Siva Rasa yang ketika itu menjadi Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar mencadangkan bahawa Daulah Terpendam memainkan peranan dalam keputusan untuk mendakwa 12 individu atas kaitan dengan LTTE, kumpulan pemisah Sri Lanka yang tidak lagi aktif dan dikelaskan sebagai pengganas oleh kerajaan. Beliau berkata ini kerana keputusan untuk melakukan pendakwaan dibuat ketika peguam negara berada di luar negara selama 2 minggu. Antara yang didakwa ialah 2 adun DAP, G. Saminathan dan P. Kunasekaran. Jumaat lalu, NGO Suara Rakyat Malaysia Suaram turut menyuarakan kebimbangan bahawa kerajaan PN menggunakan taktik zaman BN. Berita mengenai aktivis dan ahli politik dikenakan tindakan melalui undang-undang menindas dan berdepan gangguan daripada agensi kerajaan adalah ciri khas rejim BN ketika mereka berkuasa sebelum pilihan raya umum PRU lalu. Peningkatan semula kejadian tersebut akhir-akhir ini menunjukkan bahawa pentadbiran PN tidak berbeza dan sedia menyalahgunakan kewibawaan serta institusi negara ke atas aktivis dan penentang politik yang sah, kata pengarah eksekutif Suaram, Sevan Doraisamy dalam satu kenyataan hari ini. Kerajaan PH tumbang akhir Februari lalu selepas Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin membawa parti itu keluar daripada gabungan tersebut. Muhyiddin kemudian bekerjasama dengan bekas anggota Parlimen PKR, BN, PAS, GPS, PBS dan STA untuk menubuhkan kerajaan PN. Kita beralih ke perkongsian berita yang selanjutnya. Negeri perlu dibenarkan ada SOP sendiri untuk cegah COVID-19, menurut Ramasamy. Beliau merujuk kenyataan Ismail Sabri yang meminta kerajaan Pulau Pinang mengikut peraturan di bawah Akta Kawalan Penyakit Berjangkit 1988, Akta 342 bagi PKPP. Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang 2 P. Ramasamy meminta Kerajaan Persekutuan membenarkan kerajaan negeri dan kerajaan tempatan merancang prosedur operasi standard SOP sendiri untuk menghalang wabak COVID-19. Kerajaan pusat atau persekutuan tidak boleh memaksa polisi ke atas kerajaan negeri dan kerajaan tempatan, katanya dalam satu kenyataan. Beliau berkata ia bagi memastikan kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan dapat bertindak lebih efektif dalam meratakan lengkungan penularan wabak COVID-19. Membendung penyebaran pandemik COVID-19 mestilah diamalkan secara hubungan yang demokratik, rundingan dan perbincangan antara berbagai tahap pentadbiran. Tidak seperti keadaan lain yang memerlukan pendekatan atas ke bawah, meratakan lengkungan COVID adalah berbeza, katanya. Beliau berkata meskipun kerajaan persekutuan boleh mengeluarkan garis panduan, namun ia mesti dilaksanakan secara rundingan dan melalui perkongsian maklumat. Untuk kerajaan negeri dan kerajaan tempatan, efektif mereka harus mengeluarkan SOP mereka sendiri untuk membendung penyebaran virus, kata dalam satu kenyataan hari ini. Justru Ramasamy berkata adalah tidak matang apabila Menteri Kanan Ismail Sabri Yaakob meminta kerajaan negeri mematuhi peraturan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP yang ditetapkan kerajaan persekutuan dan akan berkuat kuasa pada 10 Jun. Ini keanak-anakan atau tidak matang kerana kerajaan Pulau Pinang tidak menolak untuk mematuhi PKP pemulihan tetapi hanya menyatakan bahawa pelaksanaan PKPP akan dibantu dengan penyediaan SOP baru, katanya.
Beliau merujuk kenyataan Ismail yang meminta kerajaan Pulau Pinang dan negeri-negeri lain mengikut peraturan di bawah Akta Kawalan Penyakit Berjangkit 1988, Akta 342 bagi PKPP. Ini sebagai respon terhadap Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kon Yeow, yang mengatakan kerajaan negeri akan mengadakan mesyuarat Majlis Keselamatan Negeri untuk mengkaji keputusan pelaksanaan PKPP. Negeri tak boleh buat peraturan lain kerana mana-mana akta peraturan negeri yang bertentangan dengan federal akan terbatal dengan sendiri. Jadi tak ada pilihan. Negeri perlu akur dengan akta PKPP ini, katanya. Sebagai rekod, Chow dalam kenyataan lain pada hari yang sama, 7 Jun, mengatakan kerajaan negeri akan melaksanakan PKPP dan strategi itu sejajar dengan usaha mencapai keseimbangan antara kesihatan orang ramai dan mata pencarian mereka. Kita beralih ke perkembangan berita yang lain. PN sedia hadapi PRU15, itu hanya keyakinan PAS, kata Khalid. Parti-parti dalam PN masih belum membincangkan persediaan menghadapi PRU, kata Naib Presiden UMNO itu. Parti-parti dalam Perikatan Nasional PN masih belum menyatakan komitmen mengenai persediaan menghadapi pilihan raya umum ke-15 PRU15, kata Naib Presiden UMNO Muhammad Khalid Nordin. Beliau berkata kenyataan PAS bahawa PN telah bersiap sedia menghadapi PRU15 hanyalah keyakinan yang dizahirkan oleh parti itu sendiri. Kenyataan itu mencerminkan hanya keyakinan PAS, belum bincang apa-apa pun. Cuba baca betul-betul, katanya ketika dihubungi Malaysia Kini hari ini. Setiausaha Agung PAS Tak Yudin Hassan semalam berkata, parti itu yakin PN sudah bersiap sedia menghadapi PRU15, termasuklah dalam soal memuktamadkan pembahagian kerusi antara parti komponen PN. PAS yakin parti-parti yang membentuk PN telah bersedia untuk memacu tenaga dan jentera bagi melengkapkan persiapan dan kesiapsiagaan barisan bersama, termasuk memuktamadkan pembagian kerusi bagi menghadapi PRU15 meskipun tariknya belum diputuskan, katanya dalam satu kenyataan. Tambahnya, PAS yakin kerjasama dan toleransi antara anggota PN mampu menguatkan kedudukan PN baik di peringkat persekutuan maupun negeri sehinggalah ke akhir penggal nanti. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dijangka akan memastikan PH didaftarkan secara rasmi sebagai sebuah entiti bagi menghadapi PRU ke-15. Ini dilihat akan menyulitkan pengagihan kerusi antara Bersatu, UMNO dan PAS, memandangkan ketiga-tiga parti itu bertanding di kawasan demografi yang sama, iaitu kawasan Melayu. Sesetengah pemimpin UMNO dilihat menentang idea ini dan lebih menyokong fakat nasional, iaitu kerjasama antara UMNO dan PAS tanpa Bersatu. UMNO Sabah terbuka untuk berbincang. Bagaimanapun pengurusi UMNO Sabah Bung Mokhtar Radin kelihatan lebih terbuka dalam menerima PN. Untuk UMNO Sabah, kami sentiasa terbuka untuk berbincang kerana yang penting matlamat utama adalah untuk membangun negeri Sabah dan memberi kebaikan kepada rakyat. Bagi saya, rakyat harus diberi keutamaan dalam pembangunan dan kemajuan yang hendak dicapai. Dalam masa yang sama, UMNO Sabah telah bersiap sedia dan menyusun strategi dalam menghadapi PRU pada bila-bila masa, katanya ketika dihubungi hari ini. Bagaimanapun, Bung mengakui setakat ini belum ada perbincangan terperinci mengenai agihan kerusi antara parti-parti dalam PN. Kerajaan PH tumbang pada penghujung Februari lalu apabila Muhyiddin selaku Presiden Bersatu menarik balik sokongan parti itu terhadap PH, manakala Dr. Mahathir Mohamad meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri. Krisis itu bermula dengan pertemuan parti-parti politik di sebuah hotel yang turut disertai sekumpulan anggota Parlimen PKR diketuai Timbalan Presidennya Azmin Ali, kini bekas Timbalan Presiden. Ia berakhir apabila Muhyiddin mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-8 pada 1 Mac dan menubuhkan kerajaan PN bersama BN dan PAS. Gabungan itu turut disokong oleh gabungan Parti Sarawak GPS dan beberapa parti dari Sabah. Muhyiddin dalam usaha memastikan gabungan itu tidak hanya menjadi pengganti PH untuk penggal ini, tapi dapat terus berfungsi sebagai satu entiti politik sehingga PRU akan datang. Kelangsungan Bersatu kini bergantung pada kejayaan PN. Sekiranya tidak, kemungkinan lain adalah UMNO dan PAS akan berganding bahu seperti dalam PRK sebelum ini di bawah mufakat nasional dan meninggalkan Bersatu.
Kita beralih ke perkongsian berita terakhir. Ahli MT Bersatu yakin Muhyiddin kekal PM selepas PRU 15. Ini meskipun UMNO dan PAS di bawah Mufakat Nasional memberi gambaran bahawa Bersatu akan dipinggirkan dalam PRU akan datang. Anggota Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu Muhammad Faiz Naaman yakin Presiden partinya Muhyiddin Yassin akan kekal sebagai Perdana Menteri selepas pilihan raya umum ke-15 PRU 15. Ini meskipun UMNO dan PAS di bawah Mufakat Nasional memberi gambaran bahawa Bersatu akan dipinggirkan dalam PRU akan datang, walaupun parti-parti itu kini bersama dalam Kerajaan Perikatan Nasional PN. Ya, kerana itu antara asas pembentukan PN dan antara isi persefahaman kami untuk hadapi PRU, katanya kepada Malaysia Kini ketika ditanya apakah beliau yakin Muhyiddin akan terus menjadi Perdana Menteri jika PN menang dalam PRU akan datang. Semalam pemimpin Bersatu yang disingkirkan Mazli Malik mengatakan situasi politik ini pada akhirnya akan menyaksikan Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi atau Najib Razak akan menjadi Perdana Menteri selepas PRU akan datang. Kedua-dua pemimpin UMNO itu kini sedang menghadapi perbicaraan rasuah di mahkamah. Mazli berkata beberapa pemimpin UMNO sebelum ini turut menolak PN didaftarkan secara rasmi. Saya gusar yang berteriak menyokong akhirnya hanya seronok sendiri kerana hakikatnya sampai hari ini tidak ada sebarang kenyataan pun dari UMNO yang mengesahkan untuk bertanding di PRU 15 menerusi PN. UMNO ialah parti dominan dan sudah tentulah calon Perdana Menteri bukan lagi Muhyiddin, tetapi daripada UMNO calonnya sudah tentu Najib atau Zahid Hamidi, katanya. Bagaimanapun, Muhammad Faiz menolak pandangan Mazli dengan menyifatkannya sebagai spekulasi tidak berasas. Dr. Mazli bukan lagi ahli parti Bersatu, jadi kenyataannya hanya spekulasi tanpa asas. Bersatu kini dalam Perikatan Nasional seperti mana PAS dan UMNO. Kami semua bersatu di belakang Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk hadapi PRU, kata Muhammad Faiz. Mazli berpihak kepada bekas Perdana Menteri dan anggota Parlimen Langkawi Dr. Mahathir Mohamad yang kini sedang bersaing dengan Muhyiddin untuk menguasai semula Bersatu dan kerajaan. Turut bersama Mahathir ialah anaknya Mukhlis Mahathir Jerlun, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman Muar dan Amiruddin Hamzah Kubang Pasu. Bersatu yang kini dikawal Muhyiddin mengisytiharkan keanggotaan kelima-lima pemimpin berkenaan terlucut serta-merta selepas berpihak kepada pembangkang. Susulan tulisan Mazli, Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hasan menyatakan PAS yakin bahawa PN dapat menyelesaikannya. PN sudah bersiap sedia menghadapi PRU 15, termasuklah dalam soal memuktamadkan pembahagian kerusi antara parti komponen PN. PAS yakin parti-parti yang membentuk PN telah bersedia untuk memacu tenaga dan jentera bagi melengkapkan persiapan dan kesiapsiagaan barisan bersama, termasuk memuktamadkan pembahagian kerusi bagi menghadapi PRU 15 meskipun tariknya belum diputuskan, katanya dalam satu kenyataan. Bagaimanapun, Naib Presiden UMNO Muhammad Khalid Nordin hari ini berkata ia hanyalah keyakinan yang dizahirkan oleh PAS kerana perkara itu masih belum dibincangkan. Anggota Majlis Tertinggi UMNO Muhammad Fuad Zarkasi yang merupakan antara penentang kerjasama dengan Bersatu pada PRU akan datang berkata tanggungjawab pengagihan kerusi kini terletak pada kepimpinan tertinggi UMNO. Tanya Presiden atau Timbalan Presiden UMNO, katanya. Semua sumber berita telah dipetik dari Malaysia Kini Online. Terima kasih kerana anda telah melanggan channel ini. Terima kasih kerana anda menonton video ini hingga ke penghujungnya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih.